Orang Islam kena kaya, siapa kata orang Islam kena miskin? Nak kita ada tengok kekayaan yang ada dalam tokoh-tokoh agama Islam. Subhanallah. Bahkan kata para ulama, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, kedua-duanya ada martabat yang tinggi. Bahkan sebilangan ulama yang lebih kurang ramai juga ulama ini mengatakan orang kaya yang bersyukur itu afdal daripada orang miskin yang bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi di Al-Fatih Channel. Mana-mana baru sampai, berikan sokongan anda kepada usaha dakwah kami dengan tekan butang like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Baik, hari ini kita nak sambung cerita kita tentang 10 orang sahabat Nabi yang Nabi jamin syurga. Yang nombor 3 iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan. Subhanallah. Baik, siapa Uthman bin Affan? Uthman bin Affan ini merupakan seorang yang ada jalur keturunannya, ada bau-bau bacang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Qusay bin Kilab. Subhanallah. Muhammad, Nabi kita nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang Qusay ni anak beranak dia ni, jalur keturunan itu yang sampai kepada Uthman bin Affan. Subhanallah. Baik, Uthman bin Affan dia ni dilahirkan sekitar 6 tahun selepas tahun peristiwa bergajah. Peristiwa gajah nak menyerang menyerang Mekah dengan tentera bergajahnya, kemudian didatangkan burung ababil. Peristiwa itu adalah tahun kelahiran Rasulullah. Sekitar 6 tahun selepas peristiwa itu lahirlah Uthman bin Affan. Baik, Uthman bin Affan sangat terkenal dengan seorang yang sangat lemah lembut, sangat pemalu. Bahkan kata Nabi, mana mungkin aku tidak malu kepada Uthman, sedangkan dia ni Uthman, para malaikat juga malu kepada dia. Nak kata betapa lemah lembutnya Uthman. Subhanallah, seorang yang kaya raya, daripada keturunan kaya raya, kemudian dia sangat dermawan dan hartawan. Tahap kekayaan Uthman ni, dia lahir memang keluarga kaya. Uthman ni tahap kaya dia, Abdul Rahman bin Auf yang kita dengar cerita pasal kaya Abdul Rahman ni, tahap kekayaan Uthman ni, Abdul Rahman baru nak daftar syarikat aja, dia dah memang kaya raya, jutawan dah. Orang Islam kena kaya, siapa kata orang Islam kena miskin? Nak kita ada tengok kekayaan yang ada dalam tokoh-tokoh agama Islam. Subhanallah. Bahkan kata para ulama, orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar, kedua-duanya ada martabat yang tinggi. Bahkan sebilangan ulama yang lebih kurang ramai juga ulama ini mengatakan orang kaya yang bersyukur itu afdal daripada orang miskin yang bersabar. Atas sebab-sebab dia lah kena buka perbahasan tu, kita tak cerita sini lah. Baik, kita cerita Abdul Rahman bin Auf ni ada 3 peristiwa menarik yang saya nak kongsi bersama dengan sahabat-sahabat semua. Antaranya Abdul Rahman Uthman ibn Affan digelar Zunnurain, iaitu orang yang mempunyai 2 cahaya mata. Kerana apa? Kerana Uthman bernikah dengan 2 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang pertama, Uthman dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya yang bernama Ruqayyah. Panjanglah cerita kehidupan dengan Ruqayyah ni sampailah kepada saat peperangan Badar. Ketika itu Uthman telah pun menjalankan kerja risikan awal. Tengok tentera datang pada mana, berapa jumlah tentera, kat mana sumber air dalam peperangan Badar ni. Balik daripada risikan, isterinya Ruqayyah ini sakit, anak Nabi sakit. Lalu hari pertempuran Badar, Nabi kata, Uthman jangan keluar, duduk jaga isteri kamu. Itu juga satu jihad yang besar. Lalu Uthman tak pergi berjihad dalam peperangan Badar. Lalu ketika pulang daripada Badar itu, dapat berita, kata Nabi SAW, mendengarkan berita Ruqayyah anaknya telah meninggal dunia. Nabi sedih, tapi dalam masa yang sama Nabi juga menikahkan, menggantikan Ruqayyah dengan adiknya yang nama Ummu Kulsum, anak Nabi juga.
Bahkan setelah kewafatan Ummu Kulsum, kata Nabi, kalaulah aku ada lagi anak perempuan yang ketiga yang belum kahwin lagi, nescaya aku nikahkan dengan Osman. Subhanallah. Dalam sepanjang cerita sirah yang kita buka, kita takkan pernah jumpa mana-mana lelaki yang menjadi menantu seorang Nabi sebanyak 2 kali. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, Omar juga tidak berkesempatan pada ruang yang seperti Osman. Subhanallah. Dan Osman diberikan juga oleh Nabi sebahagian daripada ghanimah peperangan Badar kerana dia terlibat peringkat awal perang Badar. Subhanallah. Itu yang pertama, Zunnurain. Peristiwa yang kedua yang menarik dalam cerita Osman ni apa? Osman, kekayaan businessman Osman ni, bijak dia satu masa di Madinah, setelah berhijrah lah ni di Madinah. Lalu ketika itu umat Islam mengadu, ya Rasulullah, kami ni duduk di pekan-pekan Madinah, duduk di pasar Madinah, susah sangat nak dapat sumber air. Kerana sumber-sumber air ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Lalu mereka menjual kepada kami dengan harga yang begitu mahal. Harga seharga Yahudi. Memang harga Yahudi. Yahudi jual harga Yahudi. Padan lah kan. Lalu kata Nabi, siapa yang berjaya membeli telaga itu orang Islam, maka kepada dia itu diberikan syurga. Nabi bagi jaminan. Osman dengar tawaran ni, berlari pergi jumpa dengan pakcik ni tadi. Nego, dia nego. Osman orang kaya, businessman. Orang kaya, orang businessman ni dia kena pandai nego. Kalau tak pandai nego, tak payah jadi businessman. Baik duduk kat masjid, iktikaf je lah kat masjid. Kan orang dia nego. Dia kata, pakcik jual lah kepada saya telaga ni. Tak apa kalau pakcik tak nak jual semua pun tak apa, jual separuh je. Yahudi tu tanya, macam mana jual separuh? Tak apa, kita buat perjanjian, pakcik 2 hari, saya 2 hari. Ke pakcik 3 hari, saya 3 hari. Begitulah lebih kurangnya. Lalu dia pun setuju. Pakcik sebut je berapa harga pakcik jual kepada saya, kata Osman. Lalu dijual separuh daripada telaga itu kepada Osman dengan harga yang sampai hari ni kata ulama tak ada siapa beli telaga harga mahal begitu. Memang harga Yahudi betul jual kepada Osman. Tapi Osman dia beli, dia kaya. Lalu dia berpesan kepada Osman, wahai orang Islam, telaga itu telah pun aku beli, kalian gunakan ketika hari giliran aku. Kalian ambil sebanyak-banyak air buat bekalan untuk hari kemudian yang bukan giliran aku. Bila sampai giliran aku, ambil lagi air. Begitulah. Jadi Yahudi ni bila dia duduk dekat pasar, dia tunggu. Hari pertama dia tunggu kan. Bila orang nak datang, tak datang-datang. Rupanya tahulah dia, rupanya telah pun Osman plan begitu. Jadi Osman pun datang kemudiannya, wahai pakcik, jual je lah semua telaga ni pada saya. Pakcik pun dah tak berapa nak, saya dah tua, ambil lah duit ni berjalan, enjoy je lah. Lebih kurang begitulah kan. Anak-anak dah besar dah, pandai-pandai lah dia cari duit, tak payahlah dia nak meneruskan legasi jual telaga ni lagi pakcik. Yahudi ni pun jual lah dia. Lebih kurang begitulah jual lah dia. Akhirnya telaga itu digunakan sampai hari ini. Boleh pergi nama Bi'run Osman, telaga Osman. Sampai hari ni hasil pada telaga itu masih lagi ada. Kerajaan Arab Saudi sampai buat ada satu kementerian wakaf yang buat satu akaun nama atas nama Osman bin Affan. Pada telaga ni lah. Orangnya meninggal dunia, tapi akaunnya tetap berjalan. Kekayaan berlipat ganda Allah berkat dengan hasil usaha Osman, hasil kerja keras Osman, kekayaan Osman. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, peristiwa menarik dengan Osman, beliau merupakan salah seorang yang telah pun dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkhabaran awal, dia seorang yang bakal syahid. Subhanallah. Osman bin Affan satu masa bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Omar dan juga Osman, 4 orang lah, naik atas satu bukit Jabal Uhud ketika itu. Lalu ketika naik ke atas bukit ini, bukit itu bergegar kerana terlalu teruja dengan keberadaan Nabi dan Rasul di atasnya. Bergegar bukit ni. Nabi menghentak kaki. Nabi kata, wahai bukit, diamlah kamu, berhenti kamu. Tidakkah kamu ketahui di atas kamu ini seorang Nabi dan Rasul, dan di atas kamu ini ada seorang As-Siddiq, dan di atas kamu ini ada 2 orang yang syahid. Subhanallah. Nabi beritahu awal Abu Bakar As-Siddiq dan 2 orang yang syahid. Benar kata Nabi. Omar akhirnya setelah memerintah selama 10 tahun, pada tahun terakhir tahun ke-10 ketika memerintah, dia dibunuh. Dia dibunuh oleh seorang orang kafir lah yang bunuh dia. Begitu juga dengan Osman, memerintah selama 12 tahun. 6 tahun yang pertama tahun yang penuh gilang gemilang, dan 6 tahun yang kedua adalah tahun yang
penuh dengan fitnah yang akhirnya membawa kepada pembunuhan menantu Nabi SAW yang nama Osman. Subhanallah. Yang membunuh Osman itu adalah orang yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan Osman. Orang yang dahulunya Osman memberi minum kepada dia, kemudian orang itulah yang membunuh Osman di belakang harinya kemudian. Walaupun peringkat awal masyarakat Arab Quraisy lebih menyenangi Osman atas kepribadiannya yang lembut, berbanding Omar, mereka lebih suka Osman menggantikan Abu Bakar. Tetapi disebab Abu Bakar telah menaikkan nama Omar, kemudian Omar memberikan nama Osman. Subhanallah. Begitulah jalur ceritanya. Mudah-mudahan tuan-tuan ada yang bertambah pengetahuannya sedikit tentang perjalanan Islam sampai kepada kita. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video-video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.